Bernama Radio untuk anda. Program Jendela Fikir ini dibawakan khas oleh Malaysian Technology Development Corporation (MTDC). Jendela Fikir, Keluarga Malaysia teguh bersama. Spectrum Pagi Bernama Radio. Salam keluarga Malaysia, teguh bersama kembali bersama kami di waktu ini untuk Jendela Fikir bersama-sama dengan Encik Rohaizat bin Abdul Fandi daripada LHDN, dan kita baru sahaja meraihkan Hari Kebangsaan yang ke-65 pada 31 Ogos lalu bertemakan Keluarga Malaysia teguh bersama. Dan jika dilihat semasa sambutan berlangsung di Dataran Merdeka pada tarikh tersebut, suasana cukup meriah dan ramai yang berkumpul di sana untuk meraihkan hari yang bersejarah bersama-sama. Syukur kerana Malaysia kekal makmur sehingga ke hari ini. Bercakap tentang kemakmuran Malaysia, Jendela Fikir dan pagi ini bersama dengan pegawai LHDN Hasil, iaitu Encik Rohaizat bin Abdul Fandi yang merupakan Ketua Penolong Pengarah Cawangan Wangsa Maju, untuk membincangkan topik kemakmuran dikongsi bersama. Terima kasih tuan bersama kami pagi ini. Sama-sama. Ya, baik, untuk kita teruskan lagi kemakmuran ini, kita perlu kongsikan lebih lagi informasi sebab caring is caring kan. Jadi banyak informasi yang kita nak daripada Encik Rohaizat sendiri. Sebelum kita berbincang lebih lanjut, nak minta jelaskan di sini apa yang dimaksudkan dengan kemakmuran dikongsi bersama. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam keluarga Malaysia. Terima kasih DJ berdua, Irfan dan Ziana. Dan juga masih tak terlewatlah, saya ingin ucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-65 seperti mana yang Irfan sebut tadi. Baik, hari ini sangat menarik sebenarnya, kemakmuran dikongsi bersama. Tapi before saya nak huraikan tentang topik itu, saya suka membawa pendengar-pendengar radio bernama ini untuk mengetahui tentang cukai itu sendiri terlebih dahulu. Apa itu cukai dan peranannya? Okey, cukai ini kalau kita tahu maksudnya merupakan, dalam kamus Dewan Bahasa disebut bayaran yang dikenakan oleh kerajaan kepada individu, dalam kurungan orang perseorangan, mungkin peniaga, mungkin individu, mungkin company, yang di mana dana itu digunakan oleh kerajaan untuk menampung perbelanjaan. Bila kita katakan cukai ini, memang tak boleh lari dengan kehidupan kita seharian. Sebab itu saya suka quote perkara ini, Irfan. Negarawan Amerika Syarikat sebut, dalam hidup ini dia kata, tidak ada perkara yang certain, yang pasti kecuali dua. Apa tu, Irfan? Yang pertama, mati, confirm. Yang keduanya, tax. Sebab itu hidup dan juga cukai ini tidak boleh. Begitu juga dengan kerajaan yang memerlukan cukai ini untuk kemakmuran negara. Baik, apa pula perkaitannya cukai dengan kita biasa dengar makmur ni, Ziana? Biasanya kita dengar makmur ni, kalau kita biasa baca Ikrar Rukun Negara, bait-bait awal sebelum kita membaca Ikrar Rukun Negara, dia akan kata kemakmuran negara untuk dicapai ataupun diperoleh secara adil dan saksama. Itu satu. Selain itu, kita dengar makmur masa bila? Merfan? Masa raya, betul? Raya? Kuih makmur? Kuih makmur. Selain itu, saya bawa sorot bahagian itu. Masa raya kita dengar kuih makmur. Tapi dalam konsep makmur yang saya nak maksudkan di sini adalah, kalau kamus Dewan Bahasa sebut, makmur itu serba-serbi mencukupi. Betul, semuanya ada. Itu maksud makmur. Bagaimana kita nak menyumbang sebuah negara yang makmur kalau sekiranya negara itu tidak memiliki dana yang cukup? Itu saya nak kaitkan dengan cukai. Apa tanggungjawab kita untuk memastikan negara kita ini makmur? Sebagai rakyat Malaysia yang prihatin, sebagai rakyat Malaysia yang bertanggungjawab, tugas utama kita adalah membayar cukai. Cukai ini akan digunakan dananya untuk memastikan kemakmuran negara ini dapat dikecapi. Suka juga saya untuk ingin menyorot, orang yang membayar cukai ini bukan sahaja manfaatnya untuk diri sendiri, tapi juga untuk ahli keluarga, untuk sahabat andai, untuk rakyat teramai. Sebab saya katakan kemakmuran itu dapat dikongsi secara bersama. Tapi strateginya bagaimana ya tuan untuk memastikan bahawa negara boleh makmur menerusi bayar cukai? Baik, hasil ni sebenarnya senantiasa memastikan kecekapan dalam pemungutan cukai. Untuk makluman Irfan dan juga Ziana, kita sudah masuk satu abad 10 tahun, betul tak? Betul kan saya kalau saya salah? Satu abad 100 tahun. Sedekat baru 10. Sorry, thank you. Betul kan? Satu dekad 10 tahun. Kita sudah masuk tahun yang ke-11. Kita berjaya menjana kutipan hasil untuk negara melewati atau melebihi
angka 3 digit, maknanya 100 bilion dan ke atas, starting pada tahun 2011. Untuk memastikan kutipan ini senantiasa remain amount yang tinggi, kita menitik beratkan tentang pematuhan cukai secara sukarela. Sebab itu kita mewujudkan strategi untuk memastikan bahawa rakyat membayar cukai ini secara sukarela, bukan paksaan, bukan kena enforcement yang tinggi. Enforcement satu part, tapi dalam masa sama sumber kekuatan kita adalah dengan pematuhan secara sukarela oleh rakyat. So strategi kita adalah untuk memastikan bahawa pematuhan ini senantiasa berada pada tahap yang tertinggi. Bagaimana? Yang pertamanya, kita ingin memudahkan urusan pembayar cukai. Kita facilitate, betul? Kita tak mudahkan orang, insya-Allah orang akan senantiasa berusaha untuk membayar cukai. Kita mewujudkan satu platform online. Kalau sekarang ni trendingnya pun memang online lah. Makan pun kita Grab, betul lah, Ziana, Irfan, order Grab je kan. Nak mudah. Yeah. So kita pun tak mau tinggal. Lembaga hasil tak mau tinggal dengan perkara ini. Kita juga mewujudkan platform online kepada pembayar cukai, perkhidmatan secara antara lain adalah kita ada sistem MyTax. Sistem MyTax ni adalah merupakan gerbang maklumat ataupun one stop center yang membolehkan pembayar cukai mengikuti ataupun melayari akses atau mengakses maklumat-maklumat seperti transaksi ledger, status bayaran balik, potongan cukai bulanan, jadual ansuransi P500 dan status sijil penyelesaian cukai. Juga MyTax ini membolehkan kita link ataupun connect dengan sistem e-filing, bayar hasil dan e-daftar. Itu satu part. Yang keduanya, strategi kita adalah meningkatkan pemahaman dan kesedaran cukai dalam kalangan rakyat melalui sesi libat urus dan pemantapan aktiviti pendidikan cukai. Kita banyak buat libat urus. Our CEO juga, our KPI hasil juga melaksanakan libat urus dengan persatuan-persatuan perniagaan, dengan badan-badan profesional untuk membolehkan kita mendapat input daripada mereka ini untuk kita menyediakan polisi percukaian yang mampan dan mantap kepada rakyat. Selain daripada itu, kita juga menitik kesedaran kesedaran cukai di peringkat awal. Kita, untuk makluman Irfan, kita ada program peringkat cukai berbentuk hasil tax buddies, di mana kita JB dengan institusi pengajian tinggi, kita melantik duta di kalangan pelajar-pelajar yang akan menjadi juru bicara lembaga hasil di kalangan mereka. Supaya konsep dia, supaya satu masa nanti bila mereka keluar daripada IPTA itu, nanti mereka dah ada knowledge tentang cukai. Kita memang start daripada awal. Kita pergi IPTA, kita wujudkan hasil tax buddies, kita lantik duta ini akan berbicara on behalf lembaga hasil di kalangan rakan-rakannya. Keluar saya tidak berpeluang untuk ada seperti itu. Tak ada, zaman saya pun tak ada macam tu. Saya kalau saya tahu ada Irfan masuk bernama, saya dah awal lagi. Bila di tax saya masih ada, tapi dia bukanlah semua, tapi dia selected IPTA. Tapi boleh mana-mana IPTA lepas ni boleh mohon kepada Jabatan Khidmat Korporat kalau sekiranya mereka mahukan program hasil tax buddies ini. Sebab ini sangat-sangat menarik. Betul. Kita pendedahan tentang cukai itu kita serapkan di kalangan pembayar cukai ataupun bakal pembayar cukai, kan? Ya, of course bila mereka belajar, lepas belajar of course mereka akan bekerja, insya-Allah lah, kan? Ataupun tak bekerja, mereka akan jadi YouTuber, ekonomi ke, gig ekonomi dan sebagainya. So dia akan ada pendapatan. So itu kesedaran itu yang kita akan pupuk daripada awal. Ya. Sebab kalau kita bercakap tentang cukai ni, realitinya Cik Rohaizat, ramai lagi yang masih kurang senang, tak berapa nak happy lah. Sebab saja cukai aku rasa macam duit saya. Kenapa saya happy tak? Cukai. Saya happy sebab tahu hujungnya nanti ada kelangan balik. Okey. Jadi itu antara cabaran lah dari segi mereka yang kurang senang, rasa macam satu beban. Perjelaskan tentang perkara ni. Baik, saya ini memang antara benda yang saya suka highlight lah. Mana ada orang happy, Irfan? Betul. Gaji saya taklah banyak yang ni. Tanya contoh, 2,000 contoh. Okey. Saya terpaksa bagi sebahagian kecil duit saya ini kepada orang lain. Ada tak orang yang happy? Of course tak. Itu stigmanya. Stigma biasalah. Sebab itu saya suka juga menyorot satu benda, minda itu kena terbuka. Kalau satu masa nanti Malaysia ini dapat mewujudkan rakyatnya yang bermindset atau berminda kelas dunia pertama, merasakan bayar cukai ini adalah satu perkara yang penting dan juga
tanggungjawab itu mesti dilaksanakan, dan pada waktu itu tidak akan ada lah orang kata rasa macam kurang senang tak. Cumanya kita mengakui mungkin kita berpendapat stigma itu datang atas prinsip mereka merasakan bahawa pembayaran cukai ini lebih banyak ketirisan daripada manfaat. Mereka berpersepsi begitu. Sebab itu kita di lembaga hasil bukan saja menyeru agensi-agensi kerajaan yang lain, kita sendiri pun amat menggalakkanlah agensi-agensi untuk bukan saja memikirkan tentang transparansi, tetapi juga dilihat transparansi dalam aspek perbelanjaan. Agensi-agensi supaya tak adalah rakyat ni berbising di luar, saya bayar cukai ni bukan apa dia orang pakai, saya bayar cukai dia bukan main. Contoh saya kata begitu. Alright. Kami juga di pihak hasil sangat-sangat mendukung hasrat ketelusan dalam kerajaan pada waktu ini dalam aspek melaksanakan tugasan kami di lembaga hasil dalam memungut cukai langsung negara. Selain itu, untuk makluman, bukan saja stigma itu, hasil juga berhadapan dengan cabaran dalam menguruskan ekonomi bayangan dan juga dalam sekarang kita kalau kita tengok trendingnya e-dagangan, kita nak menguruskan bagaimana kita nak menguruskan cukai untuk dua sistem ekonomi bayangan, shadow ekonomi dalam bahasa Inggerisnya, dan juga ekonomi e-dagang. Di situlah wujudnya influencer, pempengaruh, YouTuber, TikToker yang juga menghasilkan pendapatan. Kita berusaha untuk menguruskan sebaik mungkin supaya kita tidak ada ketirisan cukai di kalangan pembayar cukai ini. Alright. Dan biasa sebut tentang pempengaruh dan influencer ini, itu merujuk kepada sumber pendapatan yang berbeza dan kreatif di kalangan keluarga Malaysia ketika ini. Jadi adakah sumber pendapatan itu mempengaruhi tahap pematuhan mereka ini membayar cukai? Yes, menarik soalan ini, Irfan. Di Malaysia ini, saya ambil perkataan kod individu lah. Individu dia ada dua jenis pendapatan. Satu, penggajian. Satu adalah selain penggajian. Kalau penggajian, kadar pematuhan dia okey, tak ada masalah. Sebab apa tak ada masalah? Sebab dia ada potongan cukai bulanan. Irfan mungkinlah, Ziana mungkin ada, kita dah kena potong siap-siap lah. Ya. Nah, majikan dah potong dah. Marah nak buat bunyi. Ya betul. Ya. Potong siap-siap dah bulan. Saya tak ada pilihan. We have no choice. There's no way out. Tak ada pilihan untuk keluar lah. Macam mana kan? Macam tu. Dah potong siap-siap, tahun depan kita declare je. Individu makan gaji tak ada masalah. Now, selain penggajian, termasuklah influencer, YouTuber, TikToker, freelancer dan sebagainya. Kadar pematuhan mengikut observation kami lebih rendah berbanding dengan yang makan gaji, sebab mereka ada pilihan. Betul? Siapa nak pantau? Pantau pun. Sebab lembaga hasil yang makan gaji clear. Yang mungkin buat hal, majikan lah. Majikan tak potong, majikan buat hal. Kita akan charge majikan. Majikan potong, tak bayar pun majikan buat hal. Tapi yang ini, siapa nak pantau? Mereka sendiri. Sebab itu kadar pematuhan cukai di kalangan mereka itu sedikit, bukanlah sekatakan rendah, tapi mereka ada peluang untuk tidak mematuhi akta cukai pendapatan, tidak sambil orang, sebab mereka tidak tertakluk di mana-mana potongan. Cuma kalau bisnes, dia akan ada CP500 maklum Irfan. Dia macam PCB kalau bisnes yang ada cukup komplit, account departmentnya, ada CEO-nya, itu tak ada masalah bisnes tapi yang freelancer ni dia sendiri buat, Irfan. Saya tengok muka Irfan pun macam TikToker juga. Saya baru jumpa dengan TikToker kan. Ada gaya. Ada gaya. Kena tutup. Nampak saya memang saya boleh baca lah. Muka Ziana ni jenis apa macam tu. So itu mana saya kata kadar pematuhan ni begitu. Ada potensi untuk mereka lari, of course mereka akan kurang sikit lah patuh kepada cukai. Ada engagement dengan mereka ni? Of course ada. Kita banyak buat even untuk maklumat Irfan dan juga Ziana, kita ada satu unit tau, unit selebriti dekat. Oh, I see. Serius tau? Serius, memang serius. Ini betul-betul. Betul. Dia memang kita ada satu unit khas untuk entertain, bukan entertain lah, kita untuk menguruskan. Ni lah individu berprofil tinggi ni, selebriti, TikToker, Insta famous dan sebagainya.
Dan untuk maklumat pendapatan mereka memang kena cukai. Nak clearkan ni untuk mereka ni. Irfan masuk dalam senarai tak? Saya rasa boleh saya masukkan lepas ni. Sebab saya tak masuk, saya macam kecil hati sikit lah. Masukkan saya dulu lah. Sebab daripada awal saya ni TikToker. Alright. Ya, Zainal. Okey, kalau kita lihat juga Cik Rohaizat di ruangan media sosial ni, seringkali kita nampak macam-macam komen negatif, masalahnya dilemparkan oleh netizen kepada hasil tu sendiri. Contohnya isu panggilan telefon tak berjawab pun tu jadi isu. Jadi bagaimana komitmen hasil dalam memberikan perkhidmatan terbaik pada pelanggan ini? Nak menjawab lagi komen-komen mereka, kan kata mereka lagi, ataupun senyap je ambil konsep no comment, macam tu. Okay. Untuk maklumat, kita ni lembaga hasil ni berfungsi sebagai tulang belakang dalam menjayakan setiap inisiatif yang terkandung dalam belanjawan dan juga rancangan pembangunan negara. Kita tidak menafikan komen-komen netizen. Biasalah netizen saya sebut tadi. Kalaulah lembaga hasil atau hasil ni satu perkara yang disukai, tak ada banyak komen. Mesti A je, dalam kategori A je. Ini memang jabatan netizen ni, saya bukanlah saya bukanlah saya kata semua tak bagus. Kadang-kadang dia orang lebih-lebih kan. Cumanya kita di lembaga hasil tidak menafikan ada isu tentang panggilan telefon tidak berjawab. Ada isu itu. Kita sampai kepada fakta, kita mengakui, tapi cumanya bukanlah satu peratusan yang besar. Dia peratusan yang kecil. Jadi tidak berlaku sepanjang tahun. Januari sampai Disember semua tak angkat phone, tak mungkin. Saya pun angkat phone. Ada panggilan saya angkat phone. Pelik cuma tak jawab kan? Yes, waktu puncak mungkin. Sebab kenapa? Volume sangat tinggi. Panggilan telefon waktu puncak tu apa? Waktu submission date, submission period. Kita start submission borang pada 1 March 2000, contohnya tahun ni 2022, sehingga untuk individu 1 March sampai 30 Jun. Hujung-hujung tu memang sibuk sangat kan. Masa tu dia nak submit, masa tu nak call. Ini yang saya marah ni. Satu lagi, kita ni memang mentality Malaysia ni memang suka di hujung waktu lah kan. Ada waktu yang kita bagi extension pun, waktu extension tu balik. Waktu submission date 30 bulan 4, kita bagi extension sebab dia e-filing. Iyalah 15. Kita pilih pada 15 tu. Kenapa? Dia nak adrenaline tu. Dia macam rasa ni kan. Masalah ni. Tapi ya, susah saja ni isu-isu panggilan telefon kan. Tapi cuma masa saya kata lembaga hasil ni senantiasa committed. Kita tahu kita ada sedikit, bukan kekurangan lah, itu normal. Bukan saja di lembaga hasil, saya rasa di mana-mana pun isu panggilan telefon masih ada. Tapi masa saya kata ia bukan sepanjang tahun, tapi waktu-waktu puncak. Dan juga selain dari waktu submission date, waktu bantuan khas kerajaan, benar kan? Kita juga menguruskan bantuan khas kerajaan. Dulu BRIM, kemudian BSH, BPR, Grant Khas Prihatin dan sebagainya kita uruskan. Pada waktu itu yes, volumenya sangat tinggi dan mungkin akan ada possibility untuk phone itu tidak berjawab. Tetapi kita ada alternatif lain untuk maklumat Irfan dan juga Ziana. Bukan saja panggilan telefon boleh menghubungi kita. Kita ada customer feedback form yang boleh diperoleh di website kita, di mana you all boleh klik customer feedback form tu, tulis isu dia, apa masalah, kita akan contact tuan-tuan dan puan pendengar selepas itu. Selain itu, kita juga ada hasil chat direct punya perbincangan boleh. Juga di website kita juga ada hasil knowledge center, HKC juga ada di website. So maknanya tak ada pilihan. Mungkin tak dapat konteks, tetapi boleh berhubung dengan lembaga hasil melalui medium yang saya sebutkan tadi. Okey, kita juga untuk makluman Irfan dan juga Ziana mengalu-alukan sebarang aduan. Bukanlah aduan tu, kita tak adu-aduan sangat, tapi sebarang pandangan daripada rakyat. Ada macam sistem kita punya servis perkhidmatan kita tak berapa okey, tak apa, maklumkan. Kita senantiasa mau mencari bukan keperfekan, apa? Ruang perbaikan. Ya, baguslah. Puan memang betul TikToker. Dia ayat dia tu. Macam senang kita cakap. Jarang orang betul ayat saya. Irfan aja betul ayat. Baguslah. Irfan, nampak Irfan. Seram depan. Okey, kita cari penambahbaikan kan. Mungkin dengan idea Irfan, mungkin dengan idea Ziana, melalui borang maklum balas tu, just idea income tax sepatutnya buat begini. Sekian boleh diutarakan melalui borang maklum balas yang boleh dicapai di website kita www.hasil.gov.my. Ramai tak yang bagi cadangan untuk Alhamdulillah penambahkan? so far. Sebab kita memang organisasi yang terbuka dah. Kalau tuan-tuan dan puan-puan Irfan dan Juziana perasan,
bukan saja customer feedback from tu, kita punya pengusaha atasan pun namanya tertera di website tau. Jarang berlaku gitu. Maksudnya konteks, boleh konteks, bukan saja kontak kepada kami, kontak kepada CEO pun boleh. Dalam tu bayang kita terbuka sangat. Kita memang mengalu-alukan maklum balas sebab kita nak menambah baik kita punya facilities, servis supaya kita dapat menjadi agensi pemungut cukai langsung yang terbaik di dunia kalau boleh, insya-Allah. InsyaAllah. Alright. Dan oleh itu kita beralih pada persoalan seterusnya lebih penting, iaitu kita nak bagi tahu kepada pendengar dan penonton kita cukai-cukai mereka ini apakah kebaikan dan di manakah ia dibelanjakan dan contoh yang mereka boleh saksikan nikmat daripada membayar cukai tersebut. Alright. Macam saya kata di awal tadi, dana cukai ini digunakan untuk pembangunan negara secara holistik, secara keseluruhan. Kalau Ziana dan juga Ziana Kena bagi tahu kan? Ziana dan juga Irfan tahu setiap kali belanjawan kan, bulan 10 insya-Allah, tahun ni pun bulan 10, biasanya bulan 10, tahun lepas bulan 10 kerajaan akan membelanjakan. Dan untuk makluman, sumber perbelanjaan kerajaan tu 3 tahun lepas, belanjawan 2022, bajet 2022, bukan million tau, bilion. 35.7 tu datang daripada sumber cukai. Dan digunakan oleh kerajaan untuk memakmurkan, berbalik semula dari konteks makmur. Bagaimana pemakmuran itu berlaku? Jumlah ataupun sumber-sumber bayaran cukai daripada Irfan, daripada saya confirm lah kan, saya dengan bangga mesti bayar cukai. Irfan pun saya rasa yakin. Ya, saya bangga. Saya ada setuju cukai. Bangga. Cuma saya nak tengok dia punya TikTok punya income tu lah. Saya nak tengok itu je. Lain tu saya rasa okey. Sumber cukai itu digunakan untuk manfaat keseluruhan. Contohnya kita ada fasiliti seperti infrastruktur, jalan raya, kita ada keselamatan negara, askar-askar tu perlu dibayar oleh sumber-sumber cukai itulah. Pendidikan, bayaran guru-guru, bayaran IPTA, IPTS, bayaran kemasukan. Kalau tuan-tuan dan puan-puan perasan, kita masuk ke IPTA, saya pun IPTA, bukan jumlah yang contohnya kos iuran penggajian setahun, contohnya kita bayar 1,000 lebih. Itu bukan yang hakikinya, betul? Itu setelah disubsidi oleh kerajaan. Ya. Kalau tidak jumlahnya mungkin lebih besar. Contohnya IPT, tengok IPTS. Bezakan di antara IPTS dan juga IPTA, dia punya iuran penggajian dia berbeza, betul? Itulah contohnya subsidi yang ditanggung oleh kerajaan untuk IPTA. Contoh, selain daripada klinik-klinik kerajaan, jalan raya, lagi apa, keselamatan, itu merupakan sumber-sumber kemana sumber-sumber cukai itu digunakan. Juga saya ingin menyorot pada tempoh masa COVID berlangsung bulan 2020 dan sebagainya, kerajaan membelanjakan sebahagian besar dana untuk boost ekonomi, untuk bantu rakyat dengan bantuan-bantuan. Itu datang daripada mana? Cukai. Membayar-bayar. Sebab itu saya kata bayar cukai ni selected tau Irfan. Saya suka perkataan selected. Dia bukan semua orang bayar cukai. Kita suka jadi selected betul. Masa kat sekolah tu saya suka analogi ni. Kita nak berlatih, nak masuk pertandingan 100 meter, kita nak berlari 100 meter dapat nombor 1 sebab kita nak mewakili sekolah, betul? Betul. Kita bukan mati situ je. Dengan izin kita bukan masuk daerah, kita masuk peringkat negeri. Tapi bila cukai kenapa tak nak jadi betul saya nak? Kenapa tak jadi orang yang terpilih? Tak semua. Bersyukur orang yang bayar cukai ni, gambaran kemakmuran diri itu datang daripada cukai. Kita beri manfaat untuk orang lain juga. Itu lagi bagus. Sebab itu Islam pun kata manusia yang terbaik adalah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Betul. Besar manfaat itu lagi besar kebaikan kita peroleh. Ya, kemakmuran dikongsi bersama. Apa pesanan kepada semua penonton, semua pendengar? Secara ringkas. Okey. Saya katakan kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian, cukai ini merupakan satu perkara yang penting untuk negara. Kemakmuran negara ini akan dapat ditingkatkan kalau sekiranya semua rakyat Malaysia berbondong-bondong mulai hari ini. Mungkin dengar bernama radio pada tergerak ya. Mereka-mereka yang
yang tidak membayar cukai sebelum ini berusaha untuk menjadi seorang pembayar cukai dalam komanya tega. Jadi pembayar cukai yang tega dengan melaksanakan tanggungjawab membayar cukai kepada negara. Moga-moga sumbangan itu nanti akan dapat membantu kerajaan membangunkan negara, memakmurkan negara dengan lebih baik. Juga saya ingin memberikan sedikit khidmat nasihat kepada pembayar cukai di luar sana, berhati-hati dengan skamer, kerana sekarang ni skamer luar biasa banyaknya. So berhati-hatilah. Modus operandinya sama, minta nombor IC dan sebagainya. Lepas tu dia kata kita ada hutang. So kalau tidak yakin ataupun kalau rasa was-was, just letak phone, contact kita punya hasil care line untuk confirmation di nombor 0389111000 untuk dapatkan informasi yang tepat berkaitan dengan isu yang dibangkit oleh skamer. So akhir sekali saya ingin juga mengingatkan semua agar memahami kepentingan cukai pendapatan. Jadilah rakyat Malaysia yang bertanggungjawab. Sesungguhnya cukai itu adalah kemakmurannya dirasai bukan saja untuk membayar cukai, ahli keluarga dan juga seluruh rakyat Malaysia, keluarga Malaysia yang kita cintai, insyaAllah. Itu dia. InsyaAllah kemakmuran dikongsi bersama, memberi manfaat kepada orang lain. Kita rasa seronok bila kita ni selected, terpilih macam tu. Suka je nak selected? Saya suka. Saya suka sebab bukan semua orang terpilih tau. Untuk bayar kan? Hanya insan bertuah saja. Betul. Nampak tak? Tapi itulah dia pengakhiran dan juga mesej akhir kepada anda. Dan saya teringat tadi sebut tentang manusia yang memanfaatkan manusia. Ahsanun nas yanfa'un nas. Itu perkataan asal daripada bahasa Arab kan. Jadi terima kasih kita ucapkan kepada tamu kita Encik Rohaizat Abdul Fandi, merupakan Ketua Penolong Pengarah Cawangan Wangsa Maju Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia, bersama-sama kita untuk